Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat petang kepada anda yang sedang bersama kami. Astro Arena pada petang ini akan membawakan sedikit lagi bingkisan dalam saingan bola sepak Liga Tempatan. Walaupun semalam sudah pun berlangsung final Piala Malaysia bagi musim 2023 yang seharusnya menjadi penutup tirai kepada pertandingan, tetapi saingan bola sepak Liga Super masih lagi berterusan, terutamanya dengan 2 minggu yang terakhir ataupun 2 perlawanan yang terakhir yang bakal dilangsungkan. Tahniah kepada JDT berikutan kejayaan mereka untuk terus meluaskan kuasa mereka sebagai gergasi bola sepak tempatan dengan satu lagi kejayaan bermakna mereka tapau habis semua pertandingan untuk peringkat senior dalam saingan ini, sekaligus juga untuk menebus kekecewaan adik-adik yang tewas kepada pasukan Terengganu. Tahniah juga pasukan Terengganu untuk melayakkan diri ke final, tetapi masih lagi belum cukup untuk menjadi pasukan dan juga kelab pertama menewaskan JDT dalam bola sepak peringkat tempatan. Banyak yang diperkatakan tentang perlawanan semalam seharusnya menjadi satu iktibar, satu pengajaran yang cukup berguna untuk menjadikan edisi pada tahun hadapan lebih kompetitif, lebih adil, saksama dan juga lebih menarik untuk ditonton oleh para penyokong yang datang jauh semata-mata untuk memberikan sokongan kepada bola sepak kita, iaitu Piala Malaysia ini. Baik. Kita ada 2 perlawanan yang akan dilangsungkan pada hari esok untuk perlawanan-perlawanan yang ke-24 dan juga perlawanan-perlawanan yang ke-25. Membabitkan 4 pasukan, membabitkan juga kepada juara salah satu pertandingan yang dianjurkan pada musim ini, iaitu dalam Challenge Cup, PDRM. PDRM akan turun ke gelanggang pada hari esok selaku hos untuk perlawanan menentang pasukan bawahan liga, pasukan belasahan. Saya rasa tidak salah untuk diperkatakan tentang ungkapan itu kerana mereka daripada 24 perlawanan Liga Super telah pun diborosi 108 kali, merupakan rekod dalam saingan Liga Super kita pada musim ini. Dengan hanya 8 mata saja yang mereka kutip. Sementara PDRM sudah pasti akan cuba untuk kembali kepada landasan kemenangan dalam saingan Liga selepas perlawanan terakhir mereka mencatatkan rekod kekalahan. Kalau diikutkan juga bahawa dalam perlawanan seperti ini seharusnya lah untuk pasukan PDRM yang telah menang 4-1 dalam perlawanan pertama di Kota Baru tidak mempunyai banyak masalah untuk mengutip 3 mata, tetapi bergantung kepada mereka sama ada mereka nak memberikan persembahan yang paling sempurna sebagai penutup tirai musim ini ataupun mereka ingin melakukan beberapa uji kaji. Setakat ini dengan 24 perlawanan yang telah dilalui, 27 gol yang dihasilkan dan juga anak-anak buah Eddie Gapel dan juga Datuk Yunos Salif ini telah pun dibolosi sebanyak 32 kali. Dan sudah pasti bila bercakap tentang pasukan PDRM ini juga kita ingin melihat sejauh manakah keupayaan daripada gabungan daripada pemain-pemain yang ada dalam skuad ini pada musim ini yang telah banyak membantu pasukan, terutamanya kepada antaranya adalah seperti Bruno Suzuki dan juga Okosukwa, kerana mereka ini adalah tunjang-tunjang utama. Uchi Akbar juga selain daripada Macaulay. Ini adalah 4 pemain yang pada saya yang mempunyai peranan yang cukup besar. Tak dilupakan, for sure, adalah sumbangan daripada pemain-pemain tempatan. Cuma mereka kena tampil ke hadapan, setanding dengan pemain-pemain yang pemain-pemain import itu, kerana kita tidak mahu melihatkan pemain-pemain tempatan ini hanya menjadi sebagai picisan saja dalam skuad masing-masing. Ayuh kita bersama dengan Eddie Gapel dan juga rasanya Bruno Suzuki untuk kita mendengar pandangan dan juga pendapat mereka tentang perlawanan yang akan mereka hadapi menentang pasukan Kelantan pada hari esok. Okey, baik, terima kasih rakan tugas di studio. Saya kini berada di Pulapul untuk sesi latihan yang terakhir sebelum pertemuan PDRM menentang Kelantan. Coach, yang pertama sekali kita nak tanyakan bagaimana suasana dalam bilik persalinan pasukan selepas kejayaan menjulang piala dan juga pertemuan menentang Kelantan ini. Okey, terima kasih. So, pertama sekali saya mengambil kesempatan ni untuk mengucapkan terima kasih kepada pengurusan PDRM FC atas sokongan pada sepanjang tahun ini lah kepada pasukan, pada players dan seluruh coaching staff. So, tahniah untuk kemenangan ni. Untuk persiapan kita menentang pasukan Kelantan, ya, kita masih
di latihan yang terakhir, saya masih menilai player-player untuk pertemuan menentang Kelantan dan kita memandang serius perlawanan ni. So, ya, kalau boleh kita nak kutip 3 mata penuh untuk perlawanan ni. Okey, yang pertama sekali kita nak bertanyakan setiap pasukan yang bertemu dengan Kelantan, mereka merasakan satu langkah untuk meraihkan kemenangan susulan isu yang melanda pasukan kan. Bagi pihak PDRM pula bagaimana untuk pertemuan ni? Okey, kita memandang serius perlawanan ni seperti yang saya selalu ingatkan pada pemain-pemain agar sentiasa berwaspada sebab kita faham, kita tahu ya memang Kelantan dilanda beberapa masalah tapi itu tidak menggambarkan suasana yang sebenarnya sebab kalau kita lihat pada kemampuan player-player Kelantan dengan player-player muda, dia mampu memberikan kejutan pada pasukan-pasukan yang sebelum ni. Okey, saya sikit nak tanyakan pendapat pada coach lah kan. Ramai yang beranggapan kalau pasukan seperti Kelantan, pemain-pemainnya ingin membuktikan sesuatu untuk mendapatkan kontrak bersama pasukan lain pada musim hadapan. Mungkin mereka menjadikan pertemuan ini untuk membukti wibawa dan PDRM harus berjaga-jaga dengan pemain mereka. Ya, yang ni selalu saya ingatkan pada player-player kita sebab kita faham kemampuan-kemampuan player-player Kelantan dengan mentaliti yang diorang ada. Kita faham situasi itu. So, ya, why not? Mungkin kalau ada player yang lebih baik atau yang sesuai dengan taktikal kita untuk tempan, mungkin. Okey, dan ada perancangan untuk memperbaiki kedudukan Liga. Ya, kalau kita tengok pada situasi sekarang memang kita berada pada kedudukan nombor 8 Liga dan kita masih berpeluang untuk memintas 2 pasukan di atas sekiranya kita mengutip 6 mata maksimum. So selalu saya ingatkan pada players dalam bola sepak apa-apa pun boleh berlaku dan ya kita akan kerja keras untuk 6 poin maksimum. Maksudnya ada janji dengan pihak pengurusan ni untuk dapatkan kedudukan yang ke-6. No comment. Okey, baik coach. Sedikit perkembangan pemain yang nilai kecederaan. Tak nampak Ramdan di sini kan. Boleh coach terangkan sikit? Okey, ya, di pasukan PDRM ada beberapa player yang mengalami kecederaan selepas final, terutama sekali penjaga gol utama kita lah, Ramadan mengalami kecederaan betis, Nazmi mengalami kecederaan lutut, Arif Anwar masih lagi dalam tempo recovery dan paling latest seorang player kita Zazril mengalami masalah belakang. So ada 4 orang players yang out untuk game lawan Kelantan ni lah. Okey, dan pertemuan tentang Kelantan ni juga kita akan dapat dilihat seperti kebiasaan James, Bruno dan juga Uche akan memainkan peranan penting juga kan. So tidak banyak perubahan untuk pertemuan ni. Ya, saya akan masih menilai tahap kecergasan dengan tahap keseluruhan. So kita akan lihat kemungkinan akan berlaku ada 1-2 pertukaran pemain untuk perlawanan menentang pasukan Kelantan. Kita dapat pendapat daripada coach kan selepas kejayaan menjelang ke Piala Kejuaraan kan. Ada perubahan dari segi karakter, ada dari segi semangat pemain-pemain itu sendirilah. Okey, yang positifnya apa yang kita lihat pada pemain-pemain PDRM pada tahun ini adalah sikap matang mereka yang ada pada diri mereka dan ya, yang tu adalah salah satu, pada saya adalah salah satu resipi kejayaan kita lah dengan teamwork dan family kita. So ya, inilah hasilnya. So bila coach cakap pasal like macam satu keluarga besar kan, kita tahu kan ada perubahan posisi kejurulatihan sepanjang musim ini kan. So bagaimana adaptasi pemain itu, mereka menunjukkan karakter dan juga semangat 100% lah. Ya, setelah apa yang berlaku pada pertengahan musim, kita bermula agak struggle lah untuk menyesuaikan diri tapi ya, pemain-pemain sangat matang dan boleh menerima apa situasi yang berlaku dan cepat untuk menyesuaikan diri dengan situasi. Dan ya, inilah hasil dia sekarang. Okay coach, akhir sekali kan coach merasakan yang PDRM sekarang ni orang dah mula faham cara permainan counter attack pasukan. Kalau di awal musim masih lagi meragui bakat-bakat pemain yang rata-ratanya daripada anggota juga kan. So bila di penghujung musim dah angkat piala dan sebagainya, coach merasakan dah ada orang dah mula study game PDRM ni. Okey, setiap pasukan dia ada kekuatan dan kelemahan dia dan
ya tim kita bergantung kepada kemampuan players kita ada. So apa yang kita ada sekarang sebenarnya inilah kekuatan kita. Alright, Bruno. Thank you for your time. I'm Carl Welcome. from Astro Arena. Hi. Basically, we just want to ask you about the preview against Kelantan. If I'm not mistaken, you scored 1 goal when this game was played in Kelantan. So Yes. can you tell us more about the game for tomorrow? For tomorrow, yes, I think we preparation well for tomorrow game, and I know it's not easy because the Kelantan is young team. I think they're going to run. So I think it's not easy, but we PWM is home game, so we try to get 3 points, and I believe myself. I will score. I try to score and help the team. From your observation, you played second half when this game First leg, yes, second, Yeah. first half. in Kelantan. You playing in the second Second half, right? Second half, yeah. So this Kelantan has a lot of potential, but your experience is vital to outdo the young defenders for Kelantan. So do you think you use your experience to beat them? Yeah, because it's young players, so yes, my experience and my teammate, other striker, Hadi, we also have good players. So yes, I use my experience to beat them, And young players. do you think the victory in Kuching before this will help motivate the players more hunger to get the number 6 place? Yes, we now very good motivation because we get one champion Challenge Cup. Everyone very good motivation. We want more up 6 in the table, so we try to win tomorrow. And Kelantan would be easy on paper, but playing against them is one different game. Different, no easy, game. no easy. So as a player, can you visualize the game? How to be instrumental for PDRM side for tomorrow's game? Yeah, I try to tomorrow control the game. Because if we play football, maybe we can beat them. So we try to play football. We play our football, control the ball, and then we can get 3 points. Yourself, James, Uche, one of the senior players, Yeah. have their say in the team. So the players for local PDRM players, they listen to you guys, they idolize you, and slowly they improve day by day. Yes, it's true. Because, yeah, Uche, James, me, all 30 players, 30 plus, so we teach them. But they are good because they follow us, they listen, so we good each other. So for team, I think it's good. Okay, last, I think that it's not too early to ask you this question. 2 games before the season end, do you see yourself playing more years to come down the road in the Malaysian League? Yeah, sure, for sure. Another 2 games? Another 2 games to go, right? To go. And for your future with PDRM, do you plan to stay here longer? Yeah, my plan is stay longer here if team want me, and also in Super League Malaysia I want play, so I want show myself more to score and to everyone know, oh, this is Bruno Suzuki. So I will try to help the team and score. After that everyone see me, oh, good player, so better score. I will score. 33 tahun usianya. Dia telah bermula dengan Negeri Sembilan pada tahun 2017, kemudiannya berhijrah ke Terengganu dan kemudiannya ke PDRM sebelum dia berhijrah ke Bangkok. Tahun ini dia balik semula untuk menyertai pasukan PDRM. Jadi Bruno Suzuki sebagai boleh dikatakan sebagai dia memang penjaring terbanyak untuk PDRM, 7 gol. Dia akan hadapinya untuk perlawanan 2 perlawanan terakhir ini, kalau boleh dia dapat double figure, iaitu targetnya sudah pasti 10 gol. Baik, kita terus saja bersama dengan tuan punya story. Tuan punya badan yang baru saja selesai dengan perbincangan bersama-sama dengan pasukan PDRM tadi. Carl Nunis, apa khabar? Khabar baik, Ji. Khabar Okey, baik. Carl. Di hujung Nak minggu tanya ni, lebih pun tak guna segalanya juga baik sebab belaka. daripada perbincangan anda bersama-sama dengan Eddie dan juga Bruno Suzuki, anda telah tanya lebih banyak lagi. So,
konklusinya tentang persiapan PDRM berdentang pasukan Kelantan ini, Kal. Silakan. Persiapan dia sangat-sangat ringkas. Sesi latihan yang dijadual berlangsung 1 jam 30 minit. Hanya bertahan sekitar 40 minit sahaja sebelum mereka bergegas pulang. Segalanya berjalan dengan lancar. Tidaklah ada orang kata tekanan yang tambahan untuk pertemuan dengan Kelantan ini, bukan nak memandang rendah kemampuan mereka, namun mereka sudah pun uji pasukan lawan pada aksi yang pertama di saingan Liga dengan Bruno Suzuki. Merekodkan jaringan dalam aksi tersebut di separuh masa yang kedua, saya fikir. Dan untuk pertemuan ini tidak banyaklah perbezaan dengan lagi cerita yang kurang enak didengari daripada Ken Kelantan dengan yang terbaru kapten pasukan sudah pun angkat kaki. Saya fikir pertemuan untuk bagi pertemuan ini bagi Kelantan hanyalah formality mengikut menghabiskan baki saingan Liga. Namun untuk PDRM, 6 mata yang dicari ini bermula dengan Kelantan harus digunakan sebaik mungkin jika mahu menamatkan saingan ini di kedudukan yang ke-6. Dan dalam perbincangan bersama dengan Eddie selepas daripada kita tamat sesi tempoh tadi, dia kata kalau tak silap saya, MFL menjanjikan 1 juta ringgit lebih untuk 6 pasukan yang terbaik. So itulah ganjaran yang dikejar PDRM selepas menjulang kejuaraan Piala Cabaran. Saya fikir itu satu perkara yang cukup positif memandangkan bagi pihak MFL itu sendiri. Dalam mesyuarat pelesinan kelab yang saya hadir 3 minggu lalu, saya fikir nama PDRM FC ini diberikan kredit sepenuhnya oleh Datuk Stuart Ramalingam kerana berbelanja mengikut kapasiti kelab itu sendiri. Dan itu satu perkara yang cukup luar biasa. Siapa kata kalau ada pemain yang dianggotai oleh anggota Sangsaka Biru itu sendiri dan juga pemain yang average player, namun mereka kini berada di 8 yang terbaik dalam misi untuk berada di top 6 elite Liga Super 2023. Okey, PDRM okeylah, Kal, sebab mereka ada anggota. Tetapi dengan tim lain nak cari kat mana? Baik, Kal. Salah satu daripada apa yang diperkatakan adalah target 6 mata. Jangan lupa, Kal, PDRM, Kelantan dan juga Selangor next. Kedua-duanya akan bermain di tempat mereka beraksi ketika ini, iaitu di Kelana Jaya, Kal. Pandangan anda? Ya, betul. Dua aksi terakhir ini yang tidaklah memerlukan mereka untuk travel away day, kan. Perkara yang cukup disambut baik oleh pemain sebelum mereka mula memfikirkan tentang off season dan juga pergi holiday dan sebagainya. Bermula dengan Kelantan ini, mereka akan sudah pasti menyasarkan sekurang-kurangnya 3 ataupun 4 gol untuk dibawa keyakinan itu untuk pertemuan menentang Selangor. Yang kita tahu, kan, Selangor dalam mood kerakyatan selepas melangkah ke pentas Asia selepas sekian lama. Pertemuan itu dijangka akan menjadi satu titik tolak pertemuan bermula dengan pertemuan Kelantan ini, dan diharapkan PDRM akan merealisasikanlah sasaran yang terbaru yang diletakkan oleh pihak pengurusan, iaitu berada di kedudukan 6 yang terbaik dengan pemain-pemain seperti James McCauley ataupun James Okuwosa, Marcus McCauley, Fadi Ahad ataupun Uci Akbar. Pemain ini sebenarnya, kan, bukan hanya mahu menamatkan saingan di peringkat ataupun di prestasi yang terbaik, tapi sedang pancing pihak pengurusan kontrak baru pada musim hadapan. Baik, Kal, last sekali. James Okuwosa, antara pertahanan yang kental dalam saingan Liga. Marcus McCauley, antara midfielder yang lincah. Uci Akbar, saya tak pasti apakah dia akan dipancing oleh klub lain, tetapi McCauley dan juga Okuwosa, pandangan saya adalah dua pemain yang menjadi perhatian dan juga sedang diintai oleh tim-tim yang lain. Betul ataupun sekadar rumus dan juga kabar angin saja, Kal? Inilah dia topik perbincangan hampir 15 minit bersama dengan Coach Eddie. Yang boleh saya kongsikan, sudah ada tawaran berskala mega, berskala lumayan gaji bulanan untuk
James Okuosa. Saya difahamkan Seri Pahang pasukan yang terbaru menelefon untuk mendapatkan khidmatnya. Kita boleh dapatkan bayangan iaitu Seri Pahang pada musim hadapan akan agak familiar, agak suka, tertarik dengan pemain pertahanan tinggi lampai dan juga keras fizikalnya ini, seiringlah juga dengan gaya permainan dan juga situasi dead ball situation Coach Fandi. Dan saya rasa kalau kita dapat lihat bayangan pemain ini ke Seri Pahang akan menjadi satu bualan hangat. Apatah lagi pemain inilah yang satu ketika dahulu seringkali mengasak dan juga memberi cerita-cerita pergaduhan bersama Giancarlo Gallifuco. Kita tak boleh nak elak, itulah dia warna-warni Liga Malaysia. Kita nantikanlah di mana destinasi seterusnya, adakah di Pulau Pol ataupun di Kuantan Pahang. Okey. Dia cerita pasal bukan setakat pasal artis je Kal. Kita cerita pasal rumours dan juga gosip pemain-pemain bola sepak ni pun seronok juga kan. Betul tak? Okey, terima kasih banyak Kal. Sebentar tadi kami telah tunjukkan juga kepada anda tentang kejayaan keraian menjulang Piala Challenge Cup itu kepada pemain-pemain cilik, pemain-pemain muda daripada Akademi PDRM. Ya, inilah antara aktiviti yang sebenarnya akan menyuntik semangat kepada adik-adik untuk terus memberikan penampilan mereka dalam kancah bola sepak tempatan. Esok perlawanan di Petaling Jaya yang membabitkan PDRM dengan Kelantan. InsyaAllah anda boleh ikuti perlawanan ini di saluran yang tertera. Baik, kita rehat sekejap kan? Kita jumpa lagi selepas ini untuk satu lagi game yang menjadi tumpuan kita, iaitu di antara tim daripada Kuching lawan dengan tim lokal iaitu KL City.
tu? Tahu. Okey, kejap. Sebab adik tengah duk fokus. Mana tengah berhenti ya. So adik tengah fokus kat diri tu. Okey. So adik walaupun busy dengan kerjaya, apa orang kata bersukan, ada tak dah terletak dalam hati macam nak menceburi benda-benda lain? Perniagaan atau mungkin benda-benda lain? Tuhan jaga dia untukku. Okey, walaupun tu lagu lain tapi ada tu, okey? Oh ya kak. Macam mana? Macam mana tadi? Minta soalan lagi ke? Tuhan jagakan dia, Dia kekasihku yang kan tetap milikmu. aku. Okey, nanti 2 jam kita karaoke. Jawab dulu soalan. Okey, kedua-dua disarankan untuk konsentrate kepada kerjaya sekarang masing-masing. Tak perlu untuk pergi lebih jauh lagi. Tapi anda boleh ikuti program ini di YouTube Astro Arena yang akan keluar pada 10 Disember pada pukul 9 malam. Okey, satu lagi game. Finalis Challenge Cup iaitu Kuching City sedang memburu kemenangan kedua mereka pada musim ini. Kemenangan yang pertama Nun pada awal musim. Kemenangan yang sedang dicari-cari tak kunjung tiba, tetapi mereka berjaya untuk melayakkan diri sampai ke final Challenge Cup. So kita mengharapkan sebenarnya bahawa adalah juga sinar kepada pasukan Kuching City ini di bawah kendalian Adi Syarif. Terima kasih kepada pengurusan Kuching City FC berusaha untuk kami dapatkan Aidil, tetapi atas sebab-sebab tertentu dia ingin konsentrate, dia ingin menepilkan tumpuan kepada jadual latihan yang akan dilaluinya pada hari ini sementara menantikan iaitu kehadiran pasukan KL City. Tetapi kita lihat kepada kedudukan ketika ini, KL City yang berada di pertengahan liga, motivasi mereka cumalah setakat ini adalah untuk mendapatkan 2 kemenangan yang terakhir ini. Sekurang-kurangnya mereka bolehlah memberikan cabaran kepada finalis Piala Malaysia pada musim ini tergadu, tetapi bergantung juga kepada perlawanan yang berikutnya. Baik, dalam perlawanan terdahulu yang dilangsungkan pada 24 hari bulan Mei di KL City terikat 1-1 dengan pasukan Kuching ini. So kita bersama dengan Paulo Josue, pemain tengah kebangsaan, mengenai persiapan KL City untuk menghadapi Kuching. Paulo, maybe you can share your preparation towards tomorrow's game. All right. After the last game at home against Kelantan United, we got 2 weeks to prepare for the game. So coach still has some good mood, some good motivation to come and give a nice sessions to us. So yeah, we did well this past 2 weeks, and we are getting ready for the game. Despite of there is no much to fight for, but we need to go there as a professional and try to give our best and try to represent our best for the KLC jersey. So we must go there and try to win the game as usual. The preparation was quite good this week, and hope to have a good result again. Yeah. Okay, ranked 7th in the league. So how do you find the contenders there? Are you willing to, you want to secure for the 6th because only 3 points are left behind? Maybe you can share. Yeah, that's, but for all the professional players, everyone wants to win the games. We are not different. We are looking for a good result to have a good end of the season. And of course we want to go there and try to win 3 points. The last 2 games we have Kuching and Pahang. We want to win the 6 points if that is possible. And if we can go through the 6th position, it's better, because last year we finished in the 6th position. This year is 6th position again. It means that the team is doing well. We are just 1 step closer to be a top 3, top 4. And hope for this season keep this pace, and for next season have a good team again to try to fight for something else. Okay, you as a striker, maybe you have some mission because only 2 matches left. So what do you want to do for this match against Kuching City? To be honest, I'm not an original striker,
Now Cheche move and Romel moves away, so I think coach chose me to be as a striker. Despite I play as a striker and with Coach Keane and national team. But for us, it's always important is to have a good result, have a good performance. It doesn't matter much who we score, who is there to put the ball in, who is there to cross the ball, who is there to defend. We need to play as a team. Of course, for me, if I can score 1 goal, 2 goals, 3 goals, is always nice, but it's not what I am aiming for. And on the end of the day, we need to run for a good result. That's the most important. And for now, we are chasing Terengganu, as you say. We are just 3 points behind. So I think if we got a good result, we can be close. And the last match against Paha, get another good result and fight for the 6th position. Okay, so now you are free from any injuries? Yeah. Another thing that I'm looking as a striker for this next 2 games is not to get any injury, because I'm hope that I have some spot on the squad for Asia Cup. So it's quite important to be fit and to be healthy for the Asia Cup tournament. That is the most important tournament I will be able to participate. So I want to be fully healthy to try to give my best for the national team. So that's the most important for now. Of course, we have 2 games to go still. As we could see yesterday in the Piala Malaysia final, there's a few injuries from the players, so everyone now is scared to lose some spot in the national team, because this is the most important tournament that Malaysia will have for the past years at least. Yeah. Maybe you can share some of your messages to the fans of KLCT. Everyone knows me here. Once I'm in the field, they know I will try to give my very best for the team to get good results. There's always something that we can do, some rooms to improve. So I hope that everyone understands it on the pitch, and we always thank to our supporters. We know we are not too many, but they always manage to come here and support us, even on these tough times that the issues is around. But the supporters always come and help us, message us, nice things, not hating. So that's quite nice to have this kind of support, and especially the supporters in KL. We always have to thank them a lot, and try to give our best to them also. Okay, last question. Maybe what do you prefer, to play in the raining or in the sun? For this, in Malaysia, there is no much choice. Either it's raining a lot, or the heat is too high, you know. But look, I prefer when the raining come 1 hour before the game, like some heavy rain. Of course, not flow the pitch, but some heavy rain. Then the ball is a bit faster. It's a bit delightful to have to play the game with this kind of weather. But anyway, that's either raining a lot or it's too hot sometimes. Okay, good luck, Paulo. Thank you very much. Thank you very much. Paulo Josue, penjaring terbanyak untuk KLCT pada musim ini. Pemain kebangsaan itu menjaringkan 9 gol dalam saingan Liga untuk mengatasi kedudukan Cheche Kapri dan juga Romel Morales. Sudah pasti KL City akan menghadapi sedikit situasi yang berbeza kerana mereka sudah pun kehilangan Gigi dan kemudiannya juga kehilangan Mendoza. Arman Mendoza yang telah pun meninggalkan pasukan ini bermakna pemain-pemain yang sedia ada perlulah menjalankan tugasan mereka kerana 2 perlawanan yang terakhir bukan mudah sebenarnya. Di atas kertas mereka akan dituntut untuk mendapatkan 6 point. Lawan dengan Kuching terlebih dahulu dan kemudiannya home game last match lawan dengan Seri Pahang yang dijadualkan berlangsung pada 16 hari bulan Disember. All the best juga kepada pasukan Kuching City FC kerana perlawanan terakhir mereka adalah berdepan dengan pasukan Negeri Sembilan yang dijadualkan berlangsung pada 17 hari bulan September. Baik, setakat ini saja dulu untuk Nadi Bola, tetapi sebelum berpisah, elok kalau kami bawakan peringatan mesra kepada anda sekali lagi akan perlawanan yang akan disiarkan di kaca televisyen. Kuching City menentang pasukan KL City yang akan dibawakan di saluran 803. Sementara PDRM dan juga pasukan Kelantan juga akan disiarkan secara langsung untuk anda.
Baik, tetamu Nadi Weekend sudah pasti The Boys of Straits, iaitu sebagai pemain ke-12 untuk kejayaan JDT sepanjang musim ini yang akan dibawakan khas kepada anda pada malam ini bermula pukul 7.30 malam nanti. Alright, tugasan sampai di sini saja. Terima kasih banyak kepada semua yang sudi untuk bersama kami dalam Nadi Bola pada petang ini. InsyaAllah kami akan bawakan lagi perkembangan sukan-sukan tempatan dan juga luar negara yang menarik untuk anda di saluran-saluran yang tersedia untuk anda semua. Assalamualaikum, jumpa lagi.